selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua. Saya Azizul Fizri bin Muhammad Azhar, salah seorang daripada kumpulan 22, akan membentangkan sedikit pengenalan tentang pembentangan kita pada hari ini. Saya akan memulakan dengan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang mempunyai 5 orang ahli. Yang pertama iaitu saya sendiri, Zul. Yang kedua ialah Kek Wanti. Yang ketiga ialah Afif. Yang keempat ialah Luke. Dan yang terakhir sekali ialah Nur Hanana. Berdasarkan video yang telah ditunjukkan pada awal pembentangan tadi, kami akan membentangkan satu gejala yang kian meningkat diikuti zaman teknologi masa kini, iaitu bully cyber. Untuk penceritaan yang lebih lanjut, kami telah membahagikan tugasan kami kepada beberapa bahagian, iaitu definisi bully cyber akan diterangkan oleh Kate Wantin, cara bully cyber akan diterangkan oleh Afif, kesan bully cyber akan diceritakan oleh Luke, dan yang terakhir sekali, langkah mengatasi bully cyber akan diterangkan oleh Nana. Oleh itu, saya serahkan kepada Kate Wantin untuk menceritakan mengenai definisi bully cyber. Bagi kumpulan 22, tajuk kita adalah isu bully cyber dalam kalangan belia Malaysia. Maka, apa maksud dengan bully cyber? Bully cyber membawa maksud tindakan memalukan, menakutkan atau menghina terhadap seseorang dengan melalui aplikasi telefon pintar seperti Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp atau Twitter. Mereka akan menghantar mesej mengganggu orang lain atau memberi komen buruk terhadap seseorang mangsa bully tanpa peduli perasaan mereka. Oleh itu, tindakan tersebut kemungkinan dapat merenggut nyawa mangsa bully cyber disebabkan mereka tidak dapat menahan tekanan mental atau fizikal sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, iaitu bertindak bunuh diri. Seterusnya, kita juga akan membincangkan faktor, kesan isu ini terhadap pembinaan negara dan langkah pihak relevan bagi mengawal isu bully cyber. Seterusnya saya akan menceritakan mengenai faktor berlakunya bully cyber dalam kalangan belia Malaysia. Okey, untuk faktor yang pertama adalah kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa. Golongan remaja terutamanya kanak-kanak yang berusia seawal 11 sehingga 15 tahun kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa. Hal ini kerana pada zaman sekarang ibu bapa sibuk dengan hal pekerjaan mereka sehingga mereka mengabaikan anak-anak mereka. Mereka sibuk dalam mengumpul wang untuk keselesaan anak-anak sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada anak-anak yang baru meningkat remaja. Akibatnya, remaja ini akan berasa dipinggirkan oleh ahli keluarga mereka sendiri, terutamanya kepada anak tunggal. Jadi mereka ingin mendapatkan perhatian daripada orang lain yang berada di sekeliling mereka. Oleh itu, mereka akan cenderung untuk melakukan aktiviti bully cyber bagi mendapat perhatian daripada netizen-netizen dan rakyat-rakyat yang berada di dalam Malaysia ini. Media masa adalah medium yang terbaik bagi para remaja ini untuk melakukan jenayah bully cyber. Okey, seterusnya adalah kurang pengetahuan nilai agama. Kurang pengetahuan nilai agama adalah salah satu faktor yang terpenting yang menyebabkan bully cyber ini berlaku dalam kalangan media Malaysia. Hal ini kerana apabila mereka kurang didikan agama, mereka akan mengeluarkan kata-kata dan kata-kata hinaan. Kata-kata hinaan tersebut akan memberikan kesan yang buruk terhadap orang lain. Contohnya apabila kanak-kanak remaja mengeluarkan perkataan-perkataan yang lucah dan tidak bermoral di sekeliling mereka, terutamanya dalam platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan aplikasi WhatsApp. Hal ini disebabkan mereka kurang didikan agama yang sejak kecil. Ibu bapa haruslah memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan didikan kepada anak-anak dari sejak kecil, terutamanya dari segi didikan agama. Tidak kisahlah agama untuk bangsa Melayu, India, Cina ataupun bangsa-bangsa yang lain. Ilmu agama sangat penting dalam membentuk anak-anak muda menjadi insan yang bertauliah dan bermanfaat di masa yang akan datang. Sebab kata pepatah, meluntur buluh biarlah lari rubungnya. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya adalah salah satu faktor utama dalam berlakunya jenayah bully cyber dalam kalangan belia Malaysia. Hal ini kerana anak-anak muda zaman sekarang mereka lebih cenderung untuk mencuba perkara-perkara yang baru. Tidak kisahlah perkara itu baik ataupun buruk. Sebagai contoh, pengaruh rakan sebaya yang sering diperkatakan terutamanya di bangku sekolah adalah kesalahan merokok. Kesalahan merokok ini berlaku apabila seorang akan mengajak rakannya yang lain untuk mencuba merokok di kawasan sekolah. Akibatnya, mereka akan rasa ketagih akibat nikotin yang berada di dalam rokok tersebut dan menjadikan ini satu amalan dan budaya kepada mereka untuk merokok pada setiap hari. Oleh itu, pengaruh rakan sebaya adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk dan memastikan pendirian dan falsafah kita terjaga untuk masa yang akan datang. Pilihlah rakan-rakan yang baik supaya diri anda menjadi lebih baik. Terakhir sekali, faktor yang mendorong berlakunya jenayah bully cyber dalam kalangan belia Malaysia adalah pengaruh media massa dan teknologi yang canggih pada zaman sekarang. Pada era globalisasi ini, pengaruh media massa dan kemajuan teknologi canggih adalah sangat besar. Oleh itu, ia dapat melakukan penyelewengan dari segi data dan maklumat diri dalam mencipta akaun-akaun media sosial seperti akaun Instagram, akaun Facebook dan lain-lain lagi. Apabila mereka dapat mencipta dan memasukkan akaun tersebut, maklumat diri mereka tersebut, mereka dapat melakukan jenayah bully cyber ini. Dalam menggunakan akaun palsu di media sosial, mereka akan lebih terdorong untuk melakukan provokasi kepada orang awam, terutamanya kepada artis-artis atau selebriti tempatan. Sebagai contoh, pelakon dan pelawak terkenal Ziza Razak
pernah mendakwa bahawa beliau pernah dikenakan dengan kata-kata kesat dan kata-kata hinaan oleh netizen yang menggunakan akaun palsu di laman Instagramnya. Beliau juga mendakwa bahawa hal ini sangat memberikan kesan yang buruk terhadap diri beliau sehingga menyebabkan beliau rasa depresi dan rasa tekanan yang sangat-sangat kuat oleh orang ramai. Hal ini sangat memberikan kesan yang buruk terhadap masa dan juga orang awam. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengawal diri dan mengaturkan masa yang sesuai dalam penggunaan teknologi dan juga media sosial kita. Salam sejahtera kepada Dr. Rashidah. Nama saya ialah Lau Hegi dari kumpulan 22. Kali ini saya akan membentangkan kesan buli cyber dalam kalangan belit. Antara kesan yang akan dibentangkan oleh saya ialah kesan terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Selain itu, saya juga akan menerangkan kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Antara kesan terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme adalah kesan kepada psikologi. Mangsa yang mengalami masalah buli cyber dalam tempoh masa yang panjang akan menjadi kurang keyakinan kepada diri sendiri mereka. Hal ini disebabkan mereka dipertikaikan di alam internet dengan wajah mereka, tingkah laku mereka atau cara percakapan mereka. Selain itu, masalah diskriminasi kaum turut berlaku akibat sesetengah kes buli yang bersifat perkauman. Contohnya, kaum individu tersebut adalah menonjol hebat daripada kaum lain. Hal ini akan menyebabkan negara hilang pemimpin yang hebat dan berupaya. Selain itu, kesan yang boleh dilihat adalah kesan mental. Peratus untuk mengalami gangguan mental menjadi tinggi akibat mangsa yang mengalami buli cyber tidak dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Hal ini juga akan menyebabkan kes membunuh diri meningkat secara mendadak akibat tekanan yang dialami tersebut tidak dapat diselesaikan oleh mangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Kesan pertama yang boleh dilihat adalah kesan kepada emosi. Perasaan rendah diri tertimbul dalam hati mangsa kerana mereka yang dibuli dalam tempoh masa yang panjang akan berasa perwatakan mereka lah sama seperti yang dipertikaikan oleh netizen di alam internet. Mangsa berasa tertekan dengan situasi yang sedang berlaku di sekeliling mereka kerana mereka tidak dapat mencari jalan keluar untuk melepaskan diri mereka daripada masalah ini. Kehidupan harian dan sosial mereka terpengaruh sehingga emosi mangsa terganggu. Mereka akan mengalami masalah, contohnya menangis atau mengurungkan diri sendiri mereka di dalam bilik. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan kepada fizikal. Mangsa yang mengalami masalah buli cyber akan mengalami gangguan tidur pada waktu malam kerana mereka asyik terfikir kepada situasi yang berlaku. Hal ini memberi tekanan yang tinggi kepada mereka dan mengakibatkan mereka tidak dapat tidur pada waktu malam. Seterusnya ialah mangsa juga akan mengasingkan diri mereka daripada dunia luar, contohnya berkurungkan diri sendiri di dalam bilik untuk mengasingkan diri sendiri mereka. Mereka rasa mereka rendah diri dan mereka tidak berlayak untuk bersosial dengan orang-orang lain. Hal ini akan menyebabkan mangsa akan memilih cara untuk menamatkan nyawa atau membunuh diri pada waktu akhir. Untuk melepaskan diri daripada situasi ini, seterusnya saya akan menerangkan kesan buli cyber kepada undang-undang negara. Semangat cinta akan negara dan nasionalisme akan terhakis akibat mangsa yang dibuli tidak dapat menuntut keadilan yang sepatutnya. Pembuli-pembuli tersebut tidak menerima hukuman yang sepatutnya diterima oleh mereka. Undang-undang juga tidak akan dipatuh dan dianggapkan tidak penting kerana mereka yang sepatutnya dihukum tidak menerima apa-apa hukuman daripada pihak berkuasa. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan kepada ekonomi negara. Kes cyberbully juga akan menyebabkan kerusuhan berlaku dan peniaga tidak dapat menjalankan perniagaan. Hal ini berlaku kerana peniaga berasa takut kerana kerusuhan yang berlaku juga akan membawa masalah-masalah sosial seperti vandalisme, perompakan, kes meragut serta masalah-masalah sosial lain. Rakyat akan kecewa terhadap pemimpin negara dan negara tidak dapat membangun secara makmur dan maju. Sampai sinilah penghujung bahagian saya. Terima kasih kepada Dr. Rashidah. Seterusnya, saya ingin menyampaikan kepada penyampai seterusnya. Dan saya akan mengupas beberapa langkah yang diberi perhatian pada masa kini oleh kerajaan dalam memendung masalah buli cyber. Jadi antara langkahnya ialah dengan mewujudkan Akta Anti-Buli Cyber kerana negara kita masih belum mempunyai undang-undang khusus untuk menjamin keselamatan pengguna cyber seperti yang telah dipraktikkan di negara Singapura dan juga Filipina. Akta ini telah pun dibentangkan dalam Parlimen dan draft pertama dijangka siap pada hujung tahun ini. Selain itu, sebanyak 3,244 akaun palsu telah dipadam oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dari Ogos 2019 hingga 2020 dengan kerjasama pihak penyedia platform media sosial kerana akaun-akaun tersebut mempunyai unsur-unsur buli dan kebencian. Oleh itu, jika anda pernah menjadi mangsa buli cyber, sila laporkan kepada Pusat Cyber 999. Seterusnya, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga telah melancarkan modul kesedaran ibu bapa bagi mengawasi penggunaan peranti teknologi digital dalam kalangan anak-anak agar ianya digunakan secara selamat dan berhemah. Mengapa perlu diberikan pendidikan seperti ini kepada ibu bapa? Baiklah, statistik menunjukkan 50% kanak-kanak yang bersekolah menengah di Malaysia berinteraksi di media sosial tanpa pemantauan ibu bapa. Dan 1 daripada 4 kanak-kanak di Malaysia menghadapi masalah ugutan, penyisihan dan gangguan dalam talian. Jadi impaknya bakal membuatkan diri mereka berasa tidak selamat dan tidak tenteram. Jadi saya tinggalkan satu persoalan. Adakah anda
memerhatikan tingkah laku anak-anak anda di media sosial. Sebagai kesimpulannya, setiap individu haruslah memainkan peranan saling bekerjasama dan bersepakat dalam mengatasi isu buli cyber di negara ini. Kita ini ibarat peribahasa ulat air kerana pembentung, ulat manusia kerana muafakat. Isu ini tidak boleh dipandang remeh kerana buli cyber ini dalam senyap dapat membunuh seseorang. Saya percaya sekiranya isu ini dititik beratkan, gejala buli cyber ini dapat dibendung dan seterusnya Malaysia dapat membentuk satu masyarakat yang aman dan makmur. Kemerdekaan sebuah negara itu bukan hanya disuarakan, namun juga dirasakan dengan nilai-nilai murni oleh semua masyarakatnya. Sekian, terima kasih.